kaki nah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alihi al-kiram wa ashabihi al-kiram, syahidillah lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahil khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid-din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan keinginannya dapat sama-sama pada malam ini. Jadi kami memang berjalan bulanan kuliah saya di masjid ini. Kita berkuliah pada malam ni. Kita mengambil kesempatan dengan kelahiran, ulang tahun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan saban tahun, yang mungkin tahun ni tidak sama seperti yang lepas. Maknanya saya dipahamkan besok kita terjadi terpaksa dibatalkan kerana keadaan yang tidak mengizinkan dan yang kuliah pada malam ini. Jadi insyaAllah saya akan cuba sedikit mengutip daripada karangan Imam Ghazali dan Ihya, meringkaskan Syekh Al-Albani dan Tasawuf Salikin yang berkaitan dengan adab kehidupan dan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tengoklah berapa banyak yang dapat kita kongsikan. Dan kerana kita bila pada maulid ini, dan supaya kita kata menyegarkan ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya biar kita mengenal, kita baca kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya apa datang kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, "Ilam annahu kana kathira ad-dara'ati wal ibtihali da'ima as-su'ali min Allah ta'ala ay
yuzayinahu bimahasinil adab wa makarimil akhlaq. Artinya ketahui olehmu bahawasanya Nabi SAW adalah ia banyak merendahkan diri dan banyak berdoa ia akan Allah Ta'ala, padahal sentiasa berkekalan ia memohon kepada Allah Ta'ala bahawa memperhias dia akan dia dengan adab yang baik dan perangai yang baik. Terbalik, apa itu sunnah Nabi SAW? Sunnah Nabi SAW merujuk kepada qaul, perkataan, dan juga merujuk kepada fi'il, perbuatan, dan juga merujuk kepada sifat, dan juga merujuk kepada takrir. Takrir ini sesuatu yang tidak dilakukan sendiri oleh Nabi SAW, namun mendapat pengiktirafan, iaitu Nabi tidak menghalang, Nabi tidak menyanggah perbuatan tersebut, walaupun Nabi SAW tahu. Maka itu dikira sebagai sunnah. Jadi untuk melihat Nabi SAW dalam segala aspek inilah, segala aspek ini kita kena lihat untuk kita mencontohi baginda Nabi SAW dalam kehidupan kita. Kita tidak membahagi-bahagikan, melainkan dalam perkara khususiat, perkara yang disebut sebagai khasa'is, benda yang khusus hanya bagi Nabi SAW. Antaranya seperti kahwin, menghimpunkan 4 lebih daripada 4 isteri dalam satu masa. Itu khususiat lah. Itu tak boleh lah kita nak ikut, kan? Itu juga puasa wisal, berterusan puasa daripada sehari semalam, tanpa berbuka. Itu khusus bagi Rasulullah SAW. Namun selain daripada yang disebut sebagai khususiat ini, maka sedayanya lah kita sebagai umat Nabi SAW ni mengikuti, ikut hidupkan dalam kehidupan kita. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka sesungguhnya dia telah mengasihi aku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan barang siapa yang mengasihi aku adalah ia berserta aku di dalam syurga. Jadi di sini disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, apa antara sifat Nabi SAW? Banyak merendahkan diri. Sifat Nabi itu banyak merendah diri. Ini sepatutnya kita umat Islam hari ini, sifat kita bukan besar diri, kita rendah diri. Baju Nabi SAW disebut abdul hamba. Kita ni hamba je, kita bukan tuan. Kita adalah hamba Allah di atas muka bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lahir ke bumi ini tak ada apa-apa, balik besok pun kosong, melainkan yang bawa amal salih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun daripada harta dunia ini semua ditinggalkan. Segala yang dimegah, dibesarkan daripada keduniaan ini semua akan ditinggalkan. Jadi tidak ada point lah kata, tidak ada suatu perkara yang sebenar kita nak megah. Sebab itu hiduplah dalam keadaan merendah diri. Sebab itu bila Nabi SAW dibagi pilihan kepada baginda SAW untuk tukarkan bukit-bukit di kota Mekah jadi emas, tapi Nabi SAW hanya mohon kepada Allah, ya Allah, bagilah aku dapat makan sehari, dapat dan sehari lagi berlapar. Bila aku dapat makan, aku bersyukur. Bila aku berlapar, aku dapat ingat pada Engkau, ya Allah. Aku dapat sabar di atas ujian Engkau. Maka ini sifat Nabi. Bila dia mengenal diri, banyak berdoa.
banyak berdoa, banyak bermohon kepada Allah. Kan? Maknanya hubungan yang tak lekang, yang tak putus daripada Allah. Kan? Hubungan yang rapat dengan Allah. Inilah maksud kehidupan kita. Kita datang ke dunia ni nak menjaga hubungan dengan Allah. Dan bagaimana kita memperbetulkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemikiran kita, bagaimana perlakuan kita, bagaimana keyakinan kita, pergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjuangan yang telah baginda laksanakan. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendirian di Gua Hira, kemudian diikut oleh beberapa orang seketika dakwah secara rahsia, kemudian sehingga semakin ramai, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah pun putus daripada memohon dan meminta kepada Allah Taala. Dan itulah kita dalam hidup ni. Dan kalau kita tak berhenti nak minta kepada Allah Taala, makna kita ini sombong. Kita ini orang yang besar diri di hadapan Allah Ta'ala. Padahal setiap saat, setiap ketika, setiap detik kita perlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan masuk nafas kita melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan dapat kita dapat mendengar pada saat ini melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan kita dapat berfikir pada saat ini melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kita hajat kepada Allah Ta'ala. Jadi kenapa kita tidak ibtihal, tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah diri di hadapan Allah setiap masa dan ketika kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan man tawadha'a lillah, siapa yang tawadhu kepada Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahu Allah, Allah akan angkat kedudukannya, darjahnya. Jadi inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Dan sebab itu Nabi SAW bila awal-awal dah tunjuk sifat merendah diri, ini asas kepada munculnya ada adab yang baik, ada adab yang elok. Sebab itulah baginda Nabi SAW dihiasi dengan mahasinil adab wa makarimil akhlak, adab-adab yang baik dan perangai yang mulia. Sebab itulah Nabi SAW innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan akhlak yang terbaik sekali, adab yang hebat. Dan bagaimana adab kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan setiap manusia. Cukuplah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Abbas yang kita baca, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Masa mukanya dan berpaling ia, datang kepada dia seorang, apabila datang kepada dia seorang yang buta. Kalau kita tengok tuan dalam kes ni, apa masalah yang Allah menutup tu buta, nampak pada Nabi berpaling, nampak kan wajah Nabi berubah, tak nampak pun orang buta. Apa masalah? Tetapi itulah akhlak yang Allah Subhanahu wa taala didik bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu berlaku bukannya Nabi suka-suka senang-senang. Nabi sedang sibuk berdakwah. Nabi sangat berharapkan supaya orang pemuka-pemuka Quraisy ni masuk Islam. Bukan saja Nabi tak tarik muka, tetapi kerana Nabi tengah sibuk masa tu, kita lagi lah kan, pantang pada kacau kalau kita sibuk. Jadi kerana itulah nak bagi tahu bagaimana akhlak yang Allah Subhanahu wa taala bina dan pupuk pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjangkaui daripada pemikiran kita manusia biasa. Supaya kerana adab itu bukan semata-mata dengan orang, tetapi adab itu untuk diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana adab itu membentuk kepribadian kita, membentuk kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata hukama al-adab thumma al-adab innal adaba yu'lidu khabar. Adab, beradablah sesungguhnya
Adab itu meninggikan kedudukan martabat. Sini pun dah tengok tadi kan, adab dulu sebelum ilmu. Kan? Maknanya apa pun nak menjadikan sesuatu itu bernilai kalau ada datang dengan adab itu tadi. Maka ia bersabda di dalam doanya itu, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Apa doa Nabi SAW? Wahai Tuhanku, baikkan olehmu akan kejadian diriku dan perangaiku. Nabi SAW berdoa apa? Supaya kesempurnaan kejadian. Memanglah kalau kita tengok kesempurnaan kejadian itu lengkap pada diri Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah wanita-wanita yang terpotong jarinya tatkala melihat Yusuf itu melihat Muhammad SAW, nescaya mereka akan membelah dada-dada mereka. Kerana indahnya Nabi SAW, cantiknya Nabi SAW, sehingga sahabat tak berani bertentang betul dengan Nabi SAW, tak berani bangkit muka di hadapan Nabi SAW. Tengok sipi-sipi je, dan indah, cantik, hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan kepada baginda Nabi SAW. Wa khuluqi, dan perbaikanlah akan perangai itu, akhlak tadi, kejadian sifat itu tadi. Makna dalam Islam ini Nabi menuntunkan kepada kita kepentingan untuk kita memperelokkan perangai. Kan? Sebab kalau kita tak berusaha memperelokkan perangai kita, maka jadilah kita seperti haiwan. Bahkan kita akan jadi lebih teruk daripada haiwan lagi. Sebab itu bila mana dalam dakwah Nabi SAW, perkara yang paling asas yang didakwahkan adalah tauhidkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan tauhid ini? Tidak lain dan tidak bukan supaya manusia tunduk patuh kepada Allah Ta'ala dan berusaha untuk menyempurnakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu disebutkan, yakni baikkan olehmu zatku dan sifatku, yakni baikkan akan zahirku dengan mengerjakan ibadah yang zahir, dan baikkan batinku dengan mengerjakan ibadah yang batin. Dan adalah Allah Ta'ala telah memperkenankan doanya dan menyempurnakan akan dia dengan firman-Nya, ud'uni astajib lakum, pinta olehmu akan aku doa dan saya aku perkenankan bagi kamu. Jadi nak jadi baik pun bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kekuatan kita. Kan? Kita boleh latih, kita boleh berusaha, tapi tidak ada daya upaya kita untuk menyempurnakan iman, akhlak kita, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun akhlak, menyatakan perlepasan diri kita daripada daya dan upaya kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan bagi kita melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa pun balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana apa pun perlakuan dalam agama ni, tidak ada satu pun yang terputus daripada perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sentiasa berdoa, sentiasa meminta. Dan Allah kata apa tadi? Ud'uni astajib lakum. Doalah, mintalah, olehmu akan aku dan saya aku perkenankan. Cuma kita perhati diri kita, sejauh mana kita meminta dengan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita merayu dengan Allah Ta'ala. Nabi merayu tak putus-putus. Dalam malam peperangan Badar, Nabi berdoa tak putus-putus. Sehingga Abu Bakar tegur Nabi SAW, cukuplah ya Rasulullah. Sebab tak tahan tengok bagaimana Nabi terus menerus berdoa. Ketika Yaum Arafah, Nabi terus berdoa daripada masuknya selepas salat itu. Di waktu zuhur itu Nabi terus masuk tempat berukuk sampai terbenam matahari. Bayangkan berapa lama Nabi doa itu kan. Kita kena doa 5 minit pun letih. Imam tambah sikit ayat pun doa, dah letih lah imam ni tambah, nak doa lagi. Dia dah hafal doa tu, tambah sepatah marah.
Doa panjang-panjang, doa lah sendiri. Kadang-kadang kita nak minta lebih pun kita malas. Macam mana? Nak lebih, tapi minta malas. Macam mana gitu? Minta kepada Allah. Allah memang suruh minta. Dan berkata Sa'ad bin Hisham radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fas'altu an akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat amma taqra'ul Qur'an qultu bala qalat khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Kata Sa'ad bin Hisham, aku masuk kepada rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka aku bertanya akan dia daripada kenyataan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia berkata, tiada adakah engkau membaca akan Al-Quran? Maka aku berkata, bahkan. Maka berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bahwasanya engkau ya Muhammad berperangai atas perangai yang baik dan yang amat besar. Maka disebut akhlak Nabi itu apa? Kana khuluqul Quran. Macam dalam lafaz sebut khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Dan aku kasih itiraf wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang paling agung, akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling besar. Nak bagi tahu apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang ada pada Al-Quran. Al-Quran itu diterjemahkan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini baru nak baca Quran, tuan-tuan. Kita hari ini baru nak baca Quran. Sedangkan Nabi mengajar kita untuk apa? Menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu kehidupan. Sebab itu bila mana ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran, di mana Al-Quran, Nabi tunjuk kepada para sahabat. Nabi kata hadzal Quran yadubbu 'alal ardh. Ini Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Anak didik Rasulullah SAW itu para sahabat kiram radhiyallahu anhum, mereka adalah Al-Quran hidup. Al-Quran hidup, yang mana Al-Quran itu menjasad dalam kehidupan mereka. Mereka tak tambah bacaan mereka yang seterusnya sehinggalah mereka mengamalkan ayat yang mereka sedang baca. Maknanya Al-Quran itu pedoman kehidupan, bukan sekadar bahan perbahasan, bukan sekadar bahan kajian, bukan sekadar menjadi tajuk-tajuk polemik, perdebatan dan sebagainya. Tetapi maksud daripada Al-Quran adalah untuk diamalkan, untuk dilaksanakan, untuk dihidupkan di dalam kehidupan, sehingga Al-Quran itu mendarah daging dalam kehidupan seorang yang dinamakan mukmin. Quran itu ada padanya tauhid, akidah. Pada Quran itu ada padanya syariat. Pada Al-Quran itu ada padanya adab, tasawuf. Pada Al-Quran itu ada segalanya. Bagi orang yang nak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, nak cari agama syariat. Sebab itu tak heran bila mana di kalangan orang telis yang mereka berusaha nak memahamkan Al-Quran, cari kebenaran dalam Al-Quran, mereka jumpa, mereka dapat hidayah. Bila mereka berusaha untuk faham sungguh-sungguh, mereka dapat hidayah. Tapi sebaliknya ada juga di kalangan orang telis, mereka mengkaji Al-Quran juga, tapi maksud dan tujuannya bukan untuk mengkaji kebenaran. Tujuannya hanyalah untuk mencari bahan untuk menyesatkan. Maka sosial juga mereka dapat. Jadi dengan Quran itu orang cari hidayah, Allah bagi hidayah.
Dengan Al-Quran yang sama, orang yang cari kesesatan Allah bagi sesat. Jadi kita golongan yang macam mana dengan Al-Quran? Adakah kita golongan yang lebih kuat dengan Al-Quran? Atau kita golongan yang bersungguh-sungguh dengan Al-Quran? Ataukah kita orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Macam mana kita dengan Al-Quran tersebut? Maka Nabi SAW dah tunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran itulah kehidupan kita. Keseluruh kehidupan kita dalam kerangka Al-Quran itu tadi. Dan lagi bahawasanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu mengajar adab yang baik akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkan olehmu wahai Muhammad akan kesalahan umatmu, dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebajikan, dan berpaling engkau dari pekerjaan orang yang jahil. Diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama belajar memaafkan. Hari ini kita asyik komplain sebab kita tak pernah memaafkan. Kita asyik kata ini sebab apa? Kita tidak pernah memaafkan orang. Kita rasa jadi patut dihukum, jadi patut sekian dan sebagainya. Sebab itu kita tak habis-habis bicara tentang orang. Tapi Nabi SAW Allah kata khudhil afwa, jangan bercara lah. Orang punya cerita ni tak sudah, sampai bila pun takkan selesai. Pun nak bicara pasal makhluk, pasal manusia. Aduh je kan. Hari ni cerita A, besok cerita B, cerita C, bagi cerita A balik. Baik, dalam tu pusing tu je, tak jadi ke mana. Berikan kemaafan, wa'mur bil 'urfi, dan suruh dengan yang baik. Yang disuruh, yang diajak kita menyebarkan, kita menyebar luaskan, kita menyeru akan dia yang baik-baik. Yang tak baik tu, stop, selesai. Jangan lagi dipanjang-panjang. Sekarang kita buat yang baik. Hari ini kita buat macam mana? Orang tu baik-baik, yang baik tu kita stop. Panjang cerita yang tak baik. Kawan tu baru nak baik-baik, yang baik-baik hari tu dia tak pandang. Dia pandang 30 tahun dia cerita. Apa cerita? Terbalik. Patutnya yang baik itulah yang kita nak sokong ni. Yang dulu tu tutup dah, selesai kan? Jadi kalau ada orang yang masih macam tu, dah terbalik tadi, tak ikut yang macam mana Quran sebut, wa'rid 'anil jahilin, berbaliklah pada orang macam ni. Orang macam ni kalau nak memang tak sudah, takkan sudah lah yang orang macam ni. Kita pun jadi jahil. Tidak harap Nabi kata tidak selayaknya ahlul Quran berlaku jahil seperti mana orang yang jahil. Kalau mereka itu dah membawa kepada perkara yang merosakkan, kita jangan ikut, stop, berhenti daripada melayan kejahilan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmi al-umur. Dan sabarlah olehmu wahai Muhammad akan barang yang mendapat akan engkau kesakitan. Bahawasanya yang demikian itu setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita. Sabar menghadapi kerenah manusia, kena sabar kan? Dan memang kita dihantar ke muka bumi ini untuk diuji, dan menghadapi ujian itu intipati yang paling penting sabar. Sebab itu dalam Quran Allah sebut banyak, innahu man yattaqi wa yasbir, sesungguhnya ia orang yang takwa dan sabar. Dua sifat, dengan sabar dan dengan takwa. Dua senjata ini jika ada pada seorang mukmin, insya-Allah dia berjaya.
Allah sebut innallaha ma'as sabirin. Allah berserta orang yang sabar. Innallaha ma'al muttaqin. Sebenarnya Allah berserta dengan orang yang takwa. Siapa ada takwa, ada sabar, insya-Allah dia berjaya di sisi Allah Taala dunia akhirat. Apa sahaja yang mendatang dia mampu menanggungnya. Dan dia akan dapat keazaman yang tinggi. Dan lagi bukan sekadar dia sabar, bahkan disebut akan sifat Nabi SAW, walaman sabara wa ghafar. Dan semuanya orang yang sabar dan mengampunkan, memaafkan akan kesalahan orang lain. Orang lain boleh salah, dia sentiasa memaafkan. Tak ada nak cerita 7 keturunan punya salah, tak ada cerita. Tak masuk dalam diary. Salah yang masuk tu pun boleh dimaafkan. Kalau kita tengok Nabi SAW dalam Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah tu, ada beberapa nama yang disenarai ringkas. Ada beberapa orang yang disenarai ringkas, ini kalau jumpa bunuh lah. Tak ada orang maaf-maaf. Tapi akhirnya daripada boleh-boleh tu, berapa orang yang akhirnya dibunuh. Tapi yang lainnya akhirnya masuk Islam. Antaranya siapa? Sayyidatina Hindun radhiyallahu anha, Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu. Dan di semua orang-orang yang qadhih menentang Nabi SAW, tetapi kerana apa? Sifat sabar dan memaafkan, maka akhirnya mereka menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu penting memaafkan. Ini kadang-kadang kesalahan yang kecil pun kita tak boleh maafkan. Cubalah belajar memaafkan. Jangan dipanjang-panjangkan. Malam sekali dipanjang-panjang tu adik-beradik pula. Dan lebih malam kalau dengan ayah sendiri, dengan mak sendiri, na'udzubillah min zalik. Jadi sifat sabar dan ghafar itu, inna dzalika la min azmil umur. Itu adalah setengah pekerjaan yang dicita-cita, pekerjaan yang sangat baik, pekerjaan yang sangat disukai. Alangkah berbahagianya orang yang dapat bersifat dengan sifat yang sedemikian itu. Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkan olehmu daripada kesalahan manusia dan ampuni akan dia, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu amat kasih akan orang yang berbuat kebajikan. Maafkan. Jadi suruh kemaafan ini banyak dalam Al-Quran. Bukan satu ayat, bukan dua ayat. Dan diingatkan juga kepada Nabi SAW dan kepada kita sebagai umat baginda, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh dengan keadilan, berlaku adil. Wa anta'adil, supaya kamu berlaku adil walaupun terhadap diri sendiri. Jangan kita berlaku zalim terhadap diri kita sendiri. Berlaku adil terhadap diri. Adil pada diri ni yang paling penting ni. Apa nak adil pada diri? Itu segala tuntutan yang Allah perintahkan ke atas diri kita itu pada buat. Itu keadilan kita pada diri kita. Kalau kita melanggarnya, kita meletakkan diri kita dalam kebinasaan. Kita sendiri tak berlaku adil pada diri kita. Macam mana? Itu dengan diri, macam mana dengan orang? Hak-hak. Sedangkan Islam menyuruhkan kita wa tu'adul amanata ila ahliha, supaya kamu menunaikan amanah kepada yang berhaknya, kepada ahlinya. Supaya kita memberi keadilan kepada yang berhak memiliki keadilan tersebut. Tak kira siapa dia, hatta kepada orang kafir sekalipun. Kalau kita ada bersalah kepada mereka, kita kena perbetulkan.
Tidaklah sewenang-wenang. Sebab itu berlaku adil. Sebab itu adil. Hak diri kita, hak isteri kita, hak anak-anak kita, hak kaum keluarga kita, hak jiran-jiran kita, hak masyarakat kita. Banyak tuntutan hak yang wajib kita tu tunaikan. Ini Nabi SAW perintah perkara ni. Sebab jahiliah itu dah terkenal perkara ni lopus dah, tak ada orang. Habis. Sebab itu datang Rasulullah SAW menyuruh perlakuan yang hak ini. Sebab itu bila Herakal ataupun Hercules tanya kepada Abu Sufyan, apa yang Nabi itu ajar? Apa yang Nabi itu nak seru ajarkan? Ini dah supaya yang baik, yang kuat membantu yang lemah. Yang lemah bersama dengan yang kuat. Maknanya kehidupan kerukunan di dalam anggota masyarakat itu tadi. Supaya jangan ada penindasan, supaya jangan ada kezaliman. Ya'muru bil 'adli wal ihsan. Menyuruh berbuat kebajikan. Sahabat kata Rasulullah SAW alamana, mengajar kami dengan ihsan ini fi kulli asya, pada setiap benda. Pada setiap benda Allah suka bila kamu buat satu perkara itu dengan sifat ihsan. Sehingga dengan sembelihan kamu berlaku ihsan, tajamkan pisau. Apa pun buat dengan sifat ihsan. Ada kira lah orang lain, ada fikir orang lain, bukan sembrono, bukan sesuka hati je. Kita pakai kereta pun tak fikir orang macam tu. Kita buat apa pun kita tak ada fikir. Susahkan orang atau tidak, menyusahkan orang atau tidak, dan sebagainya, kita tak ada fikir pun. Jadi kerana itu berlaku ihsan. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan memberikan kepada kaum kerabat. Yang paling hampir kepada kita siapa? Keluarga kita yang kita kena berbuat baik kepada isteri kita. Sebab itu Nabi SAW sebut khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kamu adalah yang terbaik kepada keluarganya, kepada isteri. Kita dengan isteri macam mana? Dengan orang baik, dengan isteri cari mau macam mana? Maknanya dengan orang yang paling hampir dengan kita tu yang terlebih utama untuk kita berlaku baik pada anak-anak kita. Baik itu Rasulullah SAW sendiri, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, kedua-duanya boleh bertengkek di atas belakang badan Nabi SAW. Sebab apa? Sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang itu kena ada. Jadi kerana itu disuruh kalau nak memberi sedekah pun bagi kepada siapa dulu? Terhampir. Sebab itu Rasulullah sebut, kalau kamu bagi makan pada isteri kamu, bagi makan kepada anak-anak kamu, mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian kamu tadi, kamu akan dapat. Bukan mesti bagi Palestin jadi dapat pahala, tidak. Kita bagi isteri kita pun kita mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat ganjarannya. Tapi tidaklah menyuruh kita sampai melampaui batas, kita bagi isteri menjak, kita sudah tak, taklah disuruh macam tu. Tetapi maknanya al-aula fal-aula, yang utama tu siapa yang nak diutamakan tu? Al-aqrab fal-aqrab, yang paling hampir. Jangan kadang-kadang macam kita pepatah orang kita, kera di hutan disusukan, anak di pangkuan mati kelaparan. Itu yang itu sesuai dengan hadis Nabi itu. Mana dia nak bagi bantu yang lokek dulu begitu. Kadang-kadang yang jauh kita nampak, yang lokek kita terlambat macam mana? Mana bagi pada yang terhampir, yang paling hampir hak kejiranan. Sebab itu Nabi sebut
sedekah kepada kaum kerabat itu dua. Kalau pada orang lain satu ya. Kalau sedekah pada kaum kerabat itu kita dapat pahala sedekah dan pahala mendekatkan hubungan kerabat itu tadi. Kekeluargaan itu tadi. Baik itu Allah pesan dalam ayat hadis saya bukanlah Quran satu ayat banyak. Wa ita'idil qurba, bagi kepada kaum kerabat yang wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan mencegah daripada kejahatan, perbuatan keji. Orang beriman sifat dia mesti suruh yang baik dan halang cegah yang tak baik. Dua-dua ni dia kena laksanakan dalam kehidupan dia, baru dia sempurna. Kan? Kalau kita membersihkan diri, mandi kita kan, kita mandi basuh elok-elok, lepas mandi tu pergi mandi pergi terjun ke lumpur jadi tak jadi lah kan, apa tu kocok sia-sia kan, macam tu lah kita bersungguh-sungguh buat kebajikan, buat ketaatan, buat kebaikan, janganlah lagi buat kemaksiatan, tinggalkan kemaksiatan. Sebab maksiat tadi akan membinasakan yang kebajikan tadi. Macam mana mandi wasih tadi, dah cantik pakai minyak wangi semua dah kan, main lumpur lah balik, selesai lah. Tak jadi cerita lah. Mandi tu seperti tak payah mandi lah gitu kan. Maknanya kena usahakan ma'ruf, kebaikan, dan dalam masa yang sama sungguh-sungguh hindarkan dan kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan keji. Lepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wa ma amartukum min syai'in fa'tu minha mastata'tum. Apa yang aku perintah kamu daripada sesuatu, maka datangilah kadar kemampuan kamu. Wa ma nahaitukum an syai'in fantahu. Dan apa yang aku halang cegah kamu daripada sesuatu, maka hendaklah kamu berhenti. Kita berhenti daripada perbuatan keji, dan kita juga menyuruh orang lain daripada berhenti daripada perbuatan yang keji. Orang beriman sifat dia bukan memikirkan semata-mata diri dia, tetapi dia juga memikirkan orang yang di sekeliling dia. Ini orang beriman. Orang beriman ni orang yang ambil borek. Kan? Dia fikir. Sebab itu antara ciri iman tu apa? Imatatul adza 'anil